Lintah langsung negeri-negeri diteruskan dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara paparannya, penemuan mayat selepas 6 hari operasi mencari dan menyelamat. Bomawin teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Syah Musa, salam sejahtera dan salam hormat. 6 hari operasi mencari dan menyelamat Samsudin Beden yang dilaporkan hilang Ahad lepas menemui penyudahnya setelah mayat mangsa ditemukan di kawasan pantai Kampung Trombol, Kuching oleh orang kampung pagi tadi. Menurut Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Yusri Basri, mayat mangsa ditemukan kira-kira pukul 6.20 pagi tadi. Ketika dihubungi RTM hari ini, beliau memaklumkan setelah menerima panggilan daripada orang kampung mengenai penemuan mayat itu, anggota penguatkuasa terlibat dengan ops cari lamat bergegas ke tempat kejadian untuk mendapatkan pengesahan. Setiap agensi ataupun agensi bomba dan juga dia ada agensi bergerak ke lokasi bagi mendapatkan mangsa dan juga mendapatkan pengesahan mangsa daripada ahli keluarga. Setelah didapati dan kita juga telah berhubung dengan ahli keluarga dan ahli keluarga telah mengesahkan bahawasanya mayat yang dijumpai adalah mangsa yang kita cari melalui pengecaman jam tangan yang digunakan. Beliau juga memaklumkan mangsa telah meninggal dunia akibat lemas. Mangsa Samsudin Bidin yang berumur 59 tahun hilang di laut selepas menghantar bot dari Santubong ke Kampung Lunduk pada pukul 5.50 pagi pada Ahad lepas. Baik, berkaitan perkembangan COVID-19 di Sarawak, sekatan pergerakan masih dikenakan ketika ini terhadap penghuni di 2 buah rumah panjang di bahagian Sri Aman iaitu di Sungai Putung, Batu Lintang dan di Bui Panjai, Lubuk Antu. Ia bagi mengekang penularan COVID-19 susulan terdapatnya kes positif yang dilaporkan pada Khamis lepas. Tinjauan RTM di Sungai Putung hari ini mendapati keadaan tenang dan terkawal. Beberapa orang anggota polis dan rela juga ditempatkan di rumah panjang berkenaan bagi memastikan tiada pergerakan keluar masuk sama ada penghuni rumah panjang atau orang luar. Kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat turut berada di Sungai Putung kerana ditugaskan untuk menghantar bekalan makanan kepada penghuninya. Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman Vivian Engkiong semasa dihubungi memberitahu bekalan makanan yang siap dimasak dihantar 3 kali sehari setiap hari sepanjang tempoh sekatan pergerakan kepada penghuni terlibat. Ini termasuklah penghuni di Buik Panjai, Lubuk Antu. Menurut Vivian, rumah panjang Sungai Putung mempunyai 12 pintu bilik dengan 30 penghuni, manakala Buik Panjai mempunyai 147 penghuni dari 44 keluarga. Salah seorang penghuni di Buik Panjai, Erin Intang, turut berkongsi dengan RTM keadaan semasa sekatan pergerakan di rumah panjang mereka. Hari ini merupakan hari ketiga kami kuarantin di rumah Simon Buik Panjai. Memang kami hanya duduk di rumah saja dan tidak dibenarkan duduk bersemuka secara beramai-ramai. Dan semua penduduk telah menjalani swab test malam dan kami berharap keputusan nanti adalah semuanya negatif. Pada Khamis lepas, seorang lelaki warga emas berasal dari Sungai Putung, Batu Lintang didapati positif COVID-19 dan lelaki berkenaan pada hari sebelumnya dilaporkan tiba di Buik Panjai untuk melawat saudaranya. Golongan belia khususnya yang menceburi bidang keusahawanan perlu memperkukuh kemampuan dalam pelbagai aspek. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, ia termasuk daripada segi kewangan dan kemahiran digital ke arah menjadi usahawan berjaya. Datuk Sebastian memberitahu golongan media juga digalakkan supaya menggandakan usaha menguasai bahasa lain untuk memudahkan komunikasi semasa berniaga. Ia sekaligus meningkat kemahiran dalam pengiklanan dan juga menarik lebih ramai pembeli produk. Beliau berucap merasmikan program promosi dan kreatif pengiklanan serta bahasa Inggeris dengan yakin untuk belia di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Program yang merupakan anjuran Persatuan Belia Miri itu akan berakhir esok yang disertai lebih 20 orang golongan usahawan belia Miri. Antara tujuan program 2 hari ini ialah memberi pendedahan kepada semua platform dalam perniagaan, ayat-ayat yang mudah dan yakin serta berkomunikasi dengan yakin menggunakan bahasa Inggeris.
Bagaikan nadi perhubungan, projek pembinaan Jambatan Marudi adalah amat penting dan merupakan satu-satunya akses ke Marudi serta ke kawasan sekitarnya, termasuklah ke Mulu dan Long Lama. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Dr. Penguang Manggil berkata kerja-kerja pembinaan jambatan tersebut bagaimanapun mengalami kelewatan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Everybody is looking up to this project, very critical as I've said, dan kita perlu kontraktor mempunyai komitmen yang kuat supaya projek ini akan siap ataupun dapat siap pada masa yang telah ditetapkan. Jelas Datuk Dr. Penguang Manggil, pada tahun ini pihaknya telah berbincang dengan pihak kontraktor, konsultan dan juga Jabatan Kerja Raya JKR untuk membuat pelan mempercepatkan kerja-kerja pembinaan agar selaras seperti dalam jadual. Beliau berkata demikian selepas mengadakan mesyuarat bersama pihak konsultan dan JKR Wilayah Utara Miri mengenai perkembangan terkini jambatan itu di Pejabat JKR Wilayah Utara Miri. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi berkata projek tersebut lewat 121 hari dari yang telah dijadualkan. Walau bagaimanapun, beliau berharap projek bernilai 75 juta ringgit yang dimulakan sejak 25 Januari 2019 itu dijangka siap pada 14 Jun 2022. Akhir sekali, penduduk di negeri ini khasnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar perlu bijak memilih wakil rakyat yang mampu meneruskan usaha pembangunan di kawasan itu. Justru Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Dato' Francis Hardin Hollis berkata peranan rakyat di kawasan itu penting pada pilihan raya umum Dun Sarawak akan datang. Datuk Francis Hardin Hollis berkata selama 3 tahun kawasan OPA tidak menikmati peruntukan khas luar bandar RTP. Kita tidak salahkan penduduk, ini wakil rakyat lari tetapi dia dibayar lawan, dia tidak rugi tetapi rakyat rugi. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan tangki air OPA di Kampung Bokah Lundu hari ini. Pada majlis itu beliau juga adun Simanggang menyerahkan sejumlah 1,110 tangki air bagi kegunaan penduduk di kawasan itu. Program bantuan tangki itu akan diteruskan dalam fasa kedua selepas mengenal pasti jumlah permohonan baru. Baik, berita wilayah dari Bumi Kenyalang berakhir di sini. Kembali bersama Syah Musa di Angkasa Puri. Silakan.